Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian ini, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita sama-sama akan khususkan pembacaan suratul Fatihah ini buat Nabi besar kita Rasulullah SAW. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, sama-samalah kita mengharapkan semoga ianya juga menjadikan majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan sedikit sebanyak kepahaman di dalam ilmu-ilmu yang akan kita pelajari sebentar nanti, insya-Allah. Ala hazin wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Baik, alhamdulillah terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan waktu untuk sama-sama kita berada di dalam satu lagi majlis taklim ataupun majlis ilmu. Sebenarnya kelas ini dah lama saya adakan online ni. COVID kita masuk online. Mereka belajar bab tentang ulumul Quran. Ulumul Quran ni adalah ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan oleh kerana mereka dah habis semua pengenalan tentang ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, maka saya masukkanlah hari ini mata pelajaran yang baru. Jadi maknanya kelas ni kelas barulah untuk kita malam ni. Saya letakkan tajuk dia sebagai pengenalan asas ilmu Islam, iman dan ihsan. Sebab ketiga-tiga ilmu ni amat penting sebenarnya untuk kita sebenarnya. Kita perlu faham apa makna iman, Islam, ihsan ni semua. Baik, terlebih dahulu kita mulakan sesi ni pasal minggu pertama. Kita mulakan dengan salam pengenalan ataupun kita kata kita bertaaruf. Mengenal antara satu dengan lain. Apa yang saya minta supaya semua perkenalkan diri masing-masing dulu. Just bagi tahu nama dan tinggal mana dah. Bulan ke, Bedok ke, mana ke, gitu je dah. Tak payah secara detail lah. Saya cuma nak tahu nama supaya kita dalam majlis ilmu ni biar kita saling kenal mengenal antara satu dengan lain. Sekurang-kurangnya kenal nama kan pun jadilah. Supaya majlis ni majlis secara berkumpulan. Apa yang kita harapkan agar kumpulan ini mendapat keberkahan daripada ilmu yang akan kita pelajari daripada masa ke semasa. InsyaAllah. Baik, terlebih dahulu siapa yang baru untuk dalam kelas ni yang masih belum kenal saya, nama saya Idris bin Ahmad. Ataupun asal panggil saya Ustaz Idris je lah. Ustaz Idris bin Ahmad, saya tinggal di Bulet. Itu aja. Baik, untuk next siapa nak kenalkan diri, Kak Mia nak kenalkan nama dan tinggal mana, itu aja. Nama saya Jumia. Aku panggil saya Mia. Saya dari Sembawang. Sembawang. Okey, Kak Asna. Salam kenalan. Saya Hasna Joko. Saya tinggal di Yishun. Sembawang dengan Yishun dekat lah. Jiran ada. Okey. Latifah. Saya Latifah. Saya tinggal di Bedok Reservoir Road. Bedok Reservoir. Okey. Nani nak kenal ni? Nani?
Nama penuh, tinggal Rosdani, tinggal di Woodlands. Ulen. Farina, Assalamualaikum semua. Saya Farina, tinggal di Woodlands. baik. Mak saya pun ada. Mak saya nama Okey, tak apa, boleh. Kelas ni terbuka. Saya buka khusus untuk public. Diorang boleh join dengan family members, tak apa. Boleh duduk sebelah mak ke anak ke, boleh. Pasal saya akan mulakan pengenalan 3 ilmu ni, Islam, Iman dan Ihsan ni daripada cara basic dulu, daripada cara asas. Jadi kalau ada anak-anak kita nak terus serta, boleh. Just duduk kat sebelah kita, sebelah laptop ke, ada nak pakai HDMI wire, connect dengan TV screen ke apa, terserah. Zaidi, nak kenal-kenal di? Assalamualaikum, saya Zaidi daripada Woodlands. Ni satu keluarga tengah tengok TV screen ni, Ustaz. Okay. Abang Zai? Saya Zai Ismail, tinggal di Woodlands, blok 775. Wah, baik lah dengan blok. Tingkat. Tingkat 40402. Wah, siap dengan tingkat lah, baik. Hanifah, kenal-kenalkan Pak. Kita tahu dulu Pak. Assalamualaikum. Saya Hanifah daripada Woodlands. Sekarang ni mak saya Hajar Fatimah. Khabar Haji, baik Haji. Alhamdulillah. Rosli, nak kenal-kenalkan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rozi dari Woodlands, blok 786C. Okey, Rozi. Riani. Nak kenal-kenalkan tak Riani? Saya Riani, adik Rozi. Apa boleh. Tak apa, enjoy. Riani tinggal mana ni? Saya tinggal Woodland. Okey. Boleh. Jumari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumari, tinggal di Woodland. Aizam. Assalamualaikum semua. Aizam. Saya tinggal kat Tampines. Orang rumah saya Rafida, dia tengah on the phone. Tapi nanti dia join ni. Okey, boleh. Tak apa. Saleh, nak kenalkan diri Saleh? Abang Saleh boleh? Abang Saleh tinggal mana? Nak kenalkan diri? Assalamualaikum, saya Muhammad Saleh, tinggal Bukit Batok. Abang Saleh Bukit Batok. Abang Halil dan family nampak. Abang, nak panggil bapak ke? Bapak nak cakap ke? Abang Halil dan family. Family sama Kak Beda dengan anak Iqbal ni. Okey, Abang Halil tinggal Woodland lah. Zul, Zulkarnain nak kenal. Boleh Zul? Assalamualaikum. Nama saya Iskandar Zul Nur Ail. Saya daripada Woodland. Okey, baik. Ima. Saya Ima. Saya tinggal di Hougang. Okey, baik. Okey. Zahir nak kenal kenalkan nama. Assalamualaikum. Nama saya Zahir. Ni isteri saya Lila. Kami dari Punggol. Okey, dah jadi orang Punggol Lila Okey, Daria. Assalamualaikum semua. Saya Duria daripada Tampines ya. Baik, terima kasih Kak Nuriza. Saya Nuriza, 2 tahun lepas saya tinggal di Sembawang. Sekarang saya duduk di Bukit Gombak. Gombak. Iskandar. Saya Iskandar, tinggal dekat Gombak, di Gombak. Okey, dia dah pindah ke Gombak, Saya memang duduk Gombak dengan mak bapak. Okey, alright, baik. Nurisa. Assalamualaikum. Saya Nolisa dari Yishun. Yishun. Jamalia. Saya Jamalia daripada Woodlands. Okey, baik. Iskandar lagi satu. Banyak Iskandar tadi. Saya Iskandar dari Woodland. Jadi nak cakap Iskandar Gombak satu, Iskandar Woodland satu. Kena pakai code word lah. Kalau orang isu saya panggil isu ni. Woodland saya panggil Iskandar Woodlandi.
Kalau gombak kena pakailah gombaki, guys. Mahani. Nak kenal-kenalkan tak? Mani, boleh dengar tak Mani audio? Boleh, boleh Ustaz, boleh. Okey, Mani. Kenalkan nama Mani. Nama dan tinggal mana dah? Boleh Mani dengar tak? Dia tak boleh dengar kan? Dia matikan. Okey, dengar Ustaz, dengar. Okey, kenalkan nama. Dan Nama saya Mahani binti Ahmad. Tinggal mana ni? Saya tinggal di Woodlands Avenue 1. Okey, anak-anak balik rumah? Tidak Ustaz. Dia kalau balik kerja boleh suruh dia juga jadi. Ada yang kerja malam Ustaz. Yelah, kalau ada boleh, tak apa. Lagi apa lagi nak kenal-kenalkan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih lah anjurkan majlis ni. Yan, nak kenal-kenalkan tak? Yan Halim. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Kak Yan khabar baik? Alhamdulillah, saya dari Masjid An-Nur Ustaz. Ni orang kuat, ni orang kuat. Sihat Alhamdulillah. Okey. Suhaimi. Muhammad Suhaimi. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat rumah ni? Baik, alhamdulillah. Okey, terutama sekali izinkan saya jadi anak murid Ustaz. InsyaAllah. Okey. Nama saya Suhaimi. Jadi guru saya bukan anak murid. Saya nak belajar dengan awak banyak ni malam ni. Okey, saya Suhaimi dari Tampines. Baik, Suhaimi dari Tampines. Sidik. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Sidik. Saya tinggal Woodlands. Baik. Lagi siapa ada online lagi? Latifah dah kenal-kenalkan orang budak reservoir tu. Dah. Latifah dah. Ni kat Sweet Dia ni. Sweet Dia punya nama nak tahu dulu. Pasal dia sweet kan? Okey, nama kat dia. Nak kenalkan nama kat dia? Assalamualaikum semua. Saya Radia. Saya adiknya Rosie, tinggal di Woodlands. Baik. Nurin. Nurin Ismail. Nak kenal-kenalkan tak dengan kawan-kawan kat sini? Assalamualaikum semua. Saya Nurin, tinggal Masling. Okey, baik. Siapa lagi ada online ni? Cik Rabia, nak kenal-kenalkan tak? Boleh? Kenal-kenalan ke? Nama dan tinggal mana dah, itu je. Lagi siapa lagi belum? Sulimah kalau dia masuk kat Sulimah. Assalamualaikum. Nama. Dia orang tak cakap nama tak apa kata kau masih Dan tinggal saja. Itu je. Boleh tak Sulimah? Kat Sulimah dapat audio. Assalamualaikum. Saya Ustaz boleh mute semua orang tak? Jadi dia punya background. Tak apa. Ustaznya tak dengar. Ustaz dah mute semua orang. Ustaz tak dengar. Tak, saya tak ambil ni. Dia dah mute semua orang. Nanti kita nak start baru saya minta semua mute dulu. Lagi siapa lagi? Sahlan, nak kenal-kenalkan Lan? Sahlan Yusof. Siapa nak kenal-kenalkan? Boleh? Sebelum kita nak mulakan ni. Ada siapa-siapa lagi yang belum kenal-kenalkan? Muhammad. Siapa lagi ada? Online? Boleh? Okey. Kalau dah tak ada nak kenal-kenalkan bertakruf, saya minta kerjasama. Saya ada beberapa rules and regulation dalam pengajian secara online. Boleh dengar semua? Baik. DP rules and regulation dalam pengajian online ni, dia termasuk dalam bab adab-adab kita menuntut ilmu. Dia adalah perkara yang penting dalam bab adab. Sebab daripada adab kita menuntut ilmu inilah datangkan keberkahan ilmu yang kita belajar.
Pertama sekali saya minta kerjasama supaya dalam adab menuntut ilmu ni, kalau kita betul-betul nak ikut adab menuntut ilmu, kalau bukan secara online, kita kena bertalaki dengan guru, maknanya face to face. Begitu juga dalam keadaan online ni, kalau boleh dapat onkan awak punya video, tapi matikan dia punya audio. Unmute, mutekan dulu. Kecuali bila awak ada soalan nak bertanya, dan boleh unmute. Itu saya minta kerjasama pertama dia. Supaya perjalanan pengajian kita bertambah lancar, agak mudah. Tak ada gangguan dan sebagainya. Yang keduanya, jadual pengajian kita ni bermula pada pukul 9. Biasanya 8.50. Saya kasih allowance 10 minit untuk siapa nak masuk lepas solat isyak dah boleh masuk dulu. Saya cuma add in dulu, ada pukul 9 yang tadi baru kita start. Dan jadual dia yang on paper lah. Jadual on paper kita mula 9, kita habis pukul 10.30, 1 jam setengah. Tapi kadang-kadang ada Q&A, kan, ada soalan-soalan, pelajar-pelajar ni nak tahu lebih lanjut. Nanti kadang-kadang saya ni pun kadang-kadang terlajak, terdrag sikit. Tapi saya akan cuba kontrol, kalau saya terlajak pun dia tak akan lebih pada pukul 11. Itu maksimum 10.30 habis ataupun 10.40, 45 itu paling lambat lah. Before 11. Ini dia timing setiap hari Isnin ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila dah masuk 10.30 ni, saya punya pengajian ni tengah masuk dekat dia punya peak tau. Jadi saya tak boleh gantungkan dia punya topik. Saya kena habiskan based on topik. Supaya awak tak tunggu sampai minggu depan, apa cerita dia, tergantung-gantung. Kalau boleh saya try habiskan before to move to the next topic. Kalau dah move to the next topic, nanti kita sambung minggu depan. Macam itu. Kadang-kadang orang yang belajar dengan saya, orang tahu kadang pukul 10.20 dah habis, kadang-kadang 10.30 dah habis. Kadang-kadang sampai 10.45. Itu yang kalau 10.45 tu sebab mungkin ada soalan yang saya kena jawab, dan mungkin juga ada benda yang tergantung saya kena habiskan benda tu. Okay. Tentang bab soalan ni, awak boleh unmute, awak boleh tanya. Dan insya-Allah saya akan bantu menjawab yang mana saya mampu. Yang mana saya tak mampu jawab, insya-Allah akan saya tempoh seminggu. Kelas minggu depan saya akan bagi jawapan dia. Maknanya dalam masa seminggu tu saya akan rujuk kitab yang soalan awak tanya tu, jawapan daripada kitab, ataupun saya boleh rujuk melalui guru-guru saya yang masih hidup. Saya ada beberapa orang guru lagi di Singapura ni yang masih lagi hidup dan saya masih lagi boleh rujuk pada mereka. Walaupun ramailah di antara guru-guru saya yang telah meninggal dunia, tapi masih lagi ada yang hidup, saya masih lagi boleh rujuk mereka. Itu dia punya rules and regulation yang penting dalam bab adab ni. Nanti saya akan sentuh juga bab adab sebelum kita masukkan bab Islam, iman dan ihsan di pengajian ni. Boleh? Okey. Dia kalau macam nak cakap okey tak okey, kadang-kadang susah kan nak unmute kan. Awak just thumbs up aja. Saya nampak awak punya thumbs up, mana saya tahu awak faham. Sebab saya perlukan komunikasi. Kalau tidak saya tak tahu nanti saya berbual seorang ke apa ke kan. Orang faham tak faham saya pun kesian juga. Jadi saya perlukan komunikasi. Boleh Baik. Saya akan masukkan tentang ni pula. Dia punya PowerPoint. Boleh nampak PowerPoint dia? PowerPoint slide? Boleh Ustaz. Okey. Baik. Kita akan mulakan dengan mengucap Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait. Para sahabat ahlul bait tahu maknanya setiap ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama salihin dan mereka yang telah meneruskan risalah Islam sehingga bangkitnya yaumul kiamah nanti insya-Allah. Baik, semoga pengenalan ringkas ilmu Islam, iman dan ihsan melalui manhaj ahli sunnah wal jamaah dapat mempertingkatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendapat keredaan dan rahmatnya hingga ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau awak perasan saya masukkan kat situ manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nanti saya akan sentuh juga apa makna ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita kadang cakap wah kita pun ahli sunnah wal jamaah, tapi kita tak faham apa makna ahli sunnah wal jamaah, kita agak keliru. Dia pun boleh bercelaru juga dalam kehidupan kita nanti insya-Allah. Saya akan masukkan satu persatu dulu. Baik, sebagai mukadimah dulu. Permulaan mukadimah ni, saya nak petik satu ayat Quran, sebahagian daripada ayat Quran, yang mana ianya
terkandung di dalam surah Az-Zariyat. Nah, ayat ni pendek je, tapi dia membawa makna yang amat mendalam. Pada ayat yang okey, ni ayat Jawi ni. Kadang-kadang saya suruh awak baca tau. Saya tak tahu, saya pilih. Siapa nak baca, baca. Kalau tak nak, saya pilih. Saya main random aja. Okey, ni ayat ke berapa ni? Surah Az-Zariyat, ayat ke? 56. 56 ke 65? Kena acar semua dalam gigil. 56. Dia 56 ni maknanya dia kalau tengok nombor macam kita bacalah dari kiri ke kanan. Tapi kalau baca memang dia kanan ke kiri. Ini kaedah pembacaan nombor dia berbeza dengan pembacaan ayat-ayat dia. Okey, ayat ni berbunyi pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ayat ni bermaksud, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Baik. Ayat ni menunjukkan bahawa Allah ciptakan kita dan jin ni antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun dalam gerak-gerik tingkah laku kita sepanjang waktu siang, malam, pagi, petang 24 jam semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ni dalam konteks yang lebih luas, dia bukan hanya di atas sejadah. Semua benda boleh menjadi ibadah. Kalau kita pergi kerja, kita niatkan dengan untuk beribadah, kita akan dapat pahala juga. Maknanya hujung bulan, gaji dapat, pahala pun dapat. Sebab pergi kerja pun sebagai ibadah untuk mencari nafkah. Bahkan kalau kita tidur pun, dia jadi ibadah. Dan sebab tidur ni antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk beristirahat. Bila kita cukup istirahat, maknanya kita lebih cergas untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Banyak semua perkara ni kita berbual pun jadi ibadah. Gerak laku kerja kita, apa saja dalam kehidupan kita, dia akan jadi ibadah. Baik, nanti kita akan masuk satu-satu. Mula-mula sekali sebelum kita masuk bab ilmu Islam, iman dan ihsan, saya mana-mana kelas pengajian ni, kalau yang kelas baru saya akan masukkan bab adab dulu. Sebab adab ni penting. Kenapa dia penting? Sebab melalui adab ni lah nanti ilmu yang kita pelajari ni menjadi ilmu yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ilmu yang barakah. Dia berkat. Sebab ilmu yang kita nak belajar ni, biar dia dapat ilmu yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini akan membawakan kita manfaat bukan saja di dunia, bahkan sampai ke akhirat nanti. Carilah cakap saya. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Dan pentingnya kita berada di dalam majlis-majlis taklim. Saya tak nak kita datang tiap hari Senin, buka Zoom, duduk dengar, tapi habis gitu. Dia masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Penghujung kelas nanti, tak faham Ustaz. Tak faham. Jadi, cuba kita fahamkan. Kalau tak tahu, bertanya. Nanti saya cuba bantulah cara-cara kaedah belajar agama ni, macam mana cara nak memahamkan dia. Dan bukan saja nak faham, bahkan kita nak kena mengamalkan. Sebab kita dah faham, maknanya kita dah ada ilmu. Jadi kalau dah ada ilmu, kenalah diamalkan. Ini penting. Baik. Bab adab ni antara benda yang paling penting, sebab tu selalu di permulaan kelas saya akan gunakan bab adab dulu sebelum saya masuk apa saja topik. Kalau orang nak mengaji Quran ke, orang nak apa pun, nak belajar Iqra dengan saya pun, saya masuk bab adab dulu. Sebab adab dulu baru ilmu. Maknanya adab jauh lebih penting dari ilmu. Kerana apa? Kerana orang yang beradab sudah pasti dia berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Adabnya adalah benda yang penting. Sebab daripada adab, dia akan lahir keberkahan ilmu yang kita belajar. Daripada adab, dia akan membentuk akhlak kita. Nanti bab ilmu ihsan, dia akan sentuh tentang ilmu tasawuf. Dekat situ baru saya masuk apa makna ihsan ni daripada sudut ilmu tasawuf dan apa makna akhlak. Akhlak dengan adab adalah dua benda yang berbeza. Boleh dapat bezakan tak antara adab dengan akhlak?
Apa beza adab? Apa beza akhlak? Adab, semua orang ada adab. Semua orang ada adab. Orang-orang kafir pun ada adab. Sebab orang kafir pun ada yang baik-baik. Dan orang kafir semua jahat. Betul tak? Ada yang baik-baik juga. Tapi kita nak bentuk dari adab ni sampai ke martabat terbentuknya akhlak kita. Akhlak adalah benda yang penting. Benda yang penting. Sebab Rasulullah SAW diutuskan kepada kita ni, kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW ni, untuk memperbetulkan akhlak. Akhlak ni dari perkataan huruf kha, lam, qaf. Kha, lam, qaf ni dari perkataan akhlak. Maknanya dia dari perkataan khalik. Khalik ni apa makna khalik? Khalik adalah bermaksud dalam bahasa Melayu pencipta. Pencipta ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan akhlak kita nanti. Kalau kita ada adab. Ini penting. Sebab kalau kita ada ilmu, setinggi mana pun ilmu kita, tanpa ada adab dan akhlak ni, percayalah cakap saya, ilmu kita tak akan bawa ke mana. Bukan kita tak ada ilmu. Biar ilmu kita sikit kata orang kan, tak apa. Asalkan ada adab dan akhlak. Ini jauh lebih penting daripada banyak ilmu tapi tak beradab dan tak berakhlak. Baik. Kita pergi ke adab menuntut ilmu dulu. Sebagaimana Imam Malik. Imam Malik rahimahullah telah berkata. Imam Malik ni siapa? Maksud Imam Malik yang saya katakan adalah Malik bin Anas. Dia ini pengasas mazhab Maliki. Dia pernah berkata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Apa maksud perkataan dia tu? Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Maknanya kita hendaklah sentiasa mencari ilmu. Jangan tunggu ilmu datang. Kita kena bergerak. Sama ada bergerak ke masjid, ke mana-mana majlis ilmu. Even kalau kita bergerak ke dalam Zoom ni pun kita sedang mencari ilmu lah. Kita sedang datang ilmu. Jangan diharap nak duduk kat rumah, tunggu ilmu datang. Tak. Kita kena bergerak. Kena ada usaha. Dan dalam keadaan COVID ni, banyaklah sana sini asatidzah buat ilmu secara online. Maknanya awak kena usaha lah. Buka online, kena datang dan cari ilmu. Okay. Kelebihan apa yang ada kat majlis ilmu ni yang kita nak kena cari dia? Banyak kalau nak cari tentang hadis bab ilmu, ayat Quran bab ilmu memang paling banyak dalam Al-Quran dan hadis. Cuma saya ambil sebahagian sajalah sebagai kita punya panduan untuk kita lebih dekatkan diri kepada majlis ilmu ni. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda dengan sebuah hadis yang berbunyi iza maratum biriyadil jannah farta'u. Lepas tu Rasulullah kata qalu ya Rasulullah wa ya Rasulullah, mariyadul jannah. Ini sahabat pula bertanya. Betul Rasulullah bersabda lagi. Qala ni makna Rasulullah berkata lah. Qala hilakuz zikr. Okey, apa maksud ayat ni? Okey, ayat ni bermaksud jika kalian melewati taman syurga, maka berhentilah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan taman syurga itu? Beliau menjawab, halaquz zikir. Ini kelebihan yang ada pada majlis ilmu. Okay. Kita pernah dengar pada hadis riwayat yang lain pula, Rasulullah pernah bersabda bahawa Raudah ni pun taman syurga juga. Raudah maksud saya Raudah yang berada di Masjid Nabawi. Sebab Rasulullah pernah bersabda, dalam dunia ini ada dua taman syurga. Satu yang kita sedia maklum, dikenali sebagai Raudah. Raudatul Jannah. Maknanya Raudah ni taman syurga. Yang berada di dalam Masjid Nabawi. Siapa yang biasa pergi haji dan umrah, saya pasti mereka pun dah masuk dalam kawasan Raudah ni. Senang tak nak masuk Raudah ni? Siapa biasa pergi? Nak komen apa-apa tentang masuk Raudah? Senang ke nak masuk Raudah? Susah ke? Doria susah hari tu pergi haji masuk Raudah? Alhamdulillah Ustaz. Ramai setengah orang. jam dapat duduk kat Raudah. Setengah jam rebut-rebut juga Tapi tak merembut sangat pasal kita pergi malam sekali Ustaz. Dia tengok timing lah. Okey.
Ada yang nasib lah, ada mungkin dilapangkan nasib lah daripada timing masing-masing bagian masing-masing. Ada yang agak susah nak masuk, kena line nak, kesian. Kadang-kadang yang perempuan yang kesian sebab dia orang ada daripada timing. Bila-bila boleh masuk, bila tak boleh masuk. Lelaki insya-Allah tak ada masalah lah, 24 jam juga boleh masuk. Tapi kalau yang perempuan ni ada certain timing boleh masuk, certain timing tak boleh masuk. Dan nak masuk dalam raudah ni bukan senang kadang berebut-rebut. Tapi orang nak juga masuk. Apa yang ada kat dalam raudah tu yang kita merebut-rebut nak masuk tu dia. Kalau tak masuk raudah tak boleh ke? Masuk shopping center je lah, beli jubah, pun okey apa. Tak, duduk kat hotel Madinah, turun beli shopping dah balik, tak payah merebut-rebut masuk raudah. Tapi kita nak masuk dalam raudah juga. Kenapa? Baik. Antara salah satu sebab kita merebut masuk raudah ni, di dalam kawasan raudah tu tempat mustajab doa. Itu yang jadi matlamat kita. Masuk dalam kawasan raudah, perbanyakkan berdoa. Betul tak? Dan sebab tu orang berebut-rebut nak masuk. Itu antara tempat-tempat mustajab doa di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dalam kawasan raudah tu Nabi kata, dia tempat yang mustajab doa dikenali sebagai taman syurga. Baik. Yang ini pun lagi satu hadis Nabi kata halaquz zikir ni pun taman syurga juga. Maknanya ada dua taman syurga kat dalam dunia ni. Satu di raudah, lagi satu di mana-mana majlis halaqah. Halaqah zikir ni sebagai taman syurga. Baik, apa makna halaqah zikir ni? Dari sudut bahasa, halaqah zikir ni maknanya majlis taklim ataupun majlis ilmu. Daripada sudut istilah pula, halaqah ni berarti pengajian di mana orang-orang yang mengikuti pengajian itu duduk berkelompok. Macam kita ni lah sedang duduk berkelompok dalam majlis ilmu. Jadi kalaulah tadi Rasulullah telah bersabda, di raudah itu tempat mustajab doa, maknanya di mana-mana majlis ilmu kita berada pun termasuk tempat yang mustajab doa juga. Sebab ini pun taman syurga juga. Ini kelebihan majlis ilmu ni. Majlis taklim. Sebab tu kalau ada peluang kat mana-mana majlis ilmu, datang hadirkan diri. Datang duduk, join the group. Tak kira lah kat masjid ke. Sekarang pula zaman COVID ni dekat Zoom ke kat manalah. Dia pun termasuk sebahagian daripada majlis taklim. Majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dalam hadis tadi, Rasulullah bilang apa tadi? Jika kalian melewati taman syurga, maka berhentilah. Maksud berhenti itu kena join the group. Nak nampak mana-mana majlis ilmu, join them. Kenapa? Inilah taman syurga. Dan apa yang ada dalam taman syurga, tadi saya dah bilang, antara tempat-tempat yang mustajab doa. Dalam majlis ilmu pun ada tempat yang baik kalau kita berdoa. Baik. Banyaklah hadis-hadis ni semua kalau saya nak baca. Siapa nak bacakan pula hadis pun boleh. Hadis ke ayat Quran, saya banyak ambil petik ayat Quran dengan hadis dulu. Beradab ni, kan? Saya masuk sana sikit, ayat ni sikit, ayat tu sikit. Kan? Cidik, bacakan dik, hadis. Boleh dik? Boleh dik? InsyaAllah. Salaka tariqa. Sikit. Okay. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikah atadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Okey, baik. Itu hadis Baik, maksud dia barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, kan, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Ini yang cakap bukan saya. Rasulullah SAW sendiri yang bersabda. Baik. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Hibban. Hadis ini punya darjat adalah hadis yang sahih. Inilah kelebihan-kelebihan yang ada dalam majlis ilmu. Selain daripada tempat yang mustajab doa, kan, dia juga dinaungi oleh para malaikat.
Maksud dia bilang meletakkan sayapnya tu maknanya malaikat bersama-sama kita juga dalam majlis ilmu. Kat mana-mana majlis ilmu. Sebab Rasulullah tak sebut majlis ilmu kat masjid ke, kat bawah blok ke, kat Zoom ke, tak ada. Jadi ayat ini hadis ni adalah hadis yang umum. Maksudnya di mana-mana. Mudah-mudahan malam ini juga kita berada di Zoom, para malaikat pun ada bersama-sama kita kat rumah kita masing-masing. Sama-sama kita dinaungi oleh para malaikat. Maknanya dijaga oleh para malaikat. Yang ini lagi satu hadis lagi. Yang ini pula lebih kuranglah maksud dia. Tapi yang ini pula diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Maksudnya Rawahul Muslim ni diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Suami nak try baca ni hadis ni, boleh? InsyaAllah Ustaz. Pelan-pelan je. La yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghashiyat umur rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullahu fi man indah. Boleh. Indah boleh, indahu pun boleh. Sebab baca hadis ni dia tak macam baca ayat Quran kan. Ayat Quran dia ada tajwid dia, ada dengung tak dengung, panjang pendek kan. Yang ni tak apa. Kan? Baca hadis dia berbeza sikit. Kan? Itu nantilah belajar kaedah baca hadis ni. Baik. Dekat ni dia bilang Rawahul Muslim, maknanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, yang ni matan dia lebih kurang lah. Cuma lain sikit, tak banyak beza. Yang ni pula dia bilang, tidaklah sekelompok kaum yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Ketenteraman turun kepada mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka. Maknanya Allah bangga dengan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nampak tak? Ini kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu, majlis zikir. Duduk berzikir. Bila kita kata berzikir kepada Allah, apa saja bentuk yang mengingati Allah, dia akan dilindungi ataupun dikelilingi oleh para malaikat. Belajar ngaji Quran pun dikira sebagai berzikir juga. Orang yang berzikir, zikir ini dia perkataan zikrullah, maksudnya mengingati Allah. Orang yang tak ingat Allah, dia takkan baca Quran. Hanya orang yang ingat Allah saja nak baca Quran. Apa saja bentuk dalam kehidupan kita ni penuhkan dengan mengingati Allah. Dan nak ingat Allah ni dengan macam-macam cara kita boleh ingat Allah. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pun dikira sebagai berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Kerana apa? Kerana Allah perintahkan kita suruh selawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita tak ingat Allah, kita tak ingatlah perintah Allah. Sedangkan kita tengok selawat ni pun termasuk mengingati Allah kerana Allah perintahkan kita. Dan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW adalah satu ibadah yang bukan remeh. Kerana apa saya bilang bukan remeh? Dia satu ibadah yang saya tengok berbagai-bagai ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Allah suruh kita solat, akimi solat. Tapi Allah pun tak cakap macam mana Allah solat. Allah suruh kita puasa, Allah pun tak cakap yang Allah pun berpuasa. Allah suruh kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ke zakat ke, Allah pun tak cakap macam mana Allah bayar zakat buat tak ada. Tapi bukan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah suruh kita berselawat, Allah dan para malaikatnya dulu mulakan berselawat. Baru lepas tu Allah suruh kita. Allah dah buat dulu dah, baru Allah suruh kita. Kan ayat yang selalu kita dengar setiap hari Jumaat. Sewaktu khutbah Jumaat ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksud dia Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Lepas tu baru Allah bilang wahai orang yang beriman berselawatlah kamu. Kan? Dan ke atasnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dan berilah taslim itu salam. Berilah salam pada dia. Lepas tu kalau kita ada peluang, ziarah kat makam Nabi, bagi salam dengan dia. Kalau tak ada peluang nak pergi, dengar orang lain pergi, sampaikan salam. Kita suruh orang tu sampaikan salam.
kita pada baginda Nabi SAW. Ini perintah Allah. Ini fi'il amr. Dalam Quran kalau kita baca ayat tu, fi'il amr ni kata perintah. Allah perintah kita suruh selawat. Okay, banyaklah kalau saya nak ambil hadis-hadis ni semua. Saya ambil satu-satu je. Yang ni saya ambil maksud dia. Boleh saya baca maksud-maksud dia pun boleh sebab banyak sangat. Dan ambil nanti tak terhabis pula ni. Baik, tidaklah duduk sesuatu kaum, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Dalam duduknya hingga mereka berdiri. Melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Price 1-to-1. Jadi maksudnya apa? Hadis ni, siapa yang berada di majlis zikir ni, majlis taklim atau majlis ilmu, bila dia duduk berada ni, bila dia berdiri ni maksudnya bila kelas dah habis nanti. Bila kelas dah habis, 10:30 kita dah habis, kita pun dah habis nak tutup laptop, kita berdiri lah kan, takkan nak duduk laptop lagi. Jadi kita berdiri ni, lagi aman kan? Lagi sihat. Malaikat kata, berdirilah kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kelebihan orang yang berada di majlis ilmu. Diampunkan dosa-dosa dia dan segala keburukan dia pula digantikan dengan kebaikan. Ini antara kelebihan yang tersirat di dalam majlis ilmu. Baik, sekarang pertanyaan dia pula, bilakah waktu yang terbaik untuk kita ke majlis ilmu? Selalu ini soalan cepu mas. Saya selalu mana-mana kelas beradab saya masukkan soalan. Bilakah waktu terbaik? Lepas zuhur ke? Lepas asar ke? Bagus pergi kuliah subuh bagus ke? Kuliah duha bagus ke? Waktu yang terbaik. Bilakah waktu dia? Agak-agak bila waktu-waktu yang terbaik ni? Lepas subuh bagus ke? Pergi dengan kuliah subuh bagus ke? Dengan kuliah maghrib bagus? Ataupun dengan kuliah duha lebih bagus daripada kuliah zuhur? Bila waktu yang terbaik? Agak-agak kita bila? Hari Jumaat ke? Hari Khamis ke? Hari apa yang bagus? Waktu yang terbaik? Kalau mengikut kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis telah meriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itulah waktu yang terbaik. Apa hadis dia? Yang ni dia. Iqtadim khamsan qabla khamsin. Apa makna khamsah? Khamsin ni. Iskandar, Hamzah, Hamsin, Jumari. Hamzah. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Hamzah. Hamzah tu maknanya 5. Betul tak? Qabla ni apa makna qabla? Solat sunat qabliyatan. Solat sunat ba'diyatan. Sekarang solat sunat qabliyatan yang maknanya apa? Sebelum. Sebelum. Kalau ba'diyah sesudah kan. Jadi tatim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wa sihataka qabla. Dia banyak pakai nama qabla ni. Qabla safamika. Sakomika. Wa ghinaka qabla fakhrika. Wa faragaka qabla syaghlika. Wa hayataka qabla mautika. Inilah waktu yang paling baik kalau kita nak belajar untuk ilmu ni, ke mana-mana majlis ilmu. Maksud dia kan, yang paling baik 5 perkara itu adalah pertama, belajarlah mana-mana kelas untuk ilmu ni sewaktu kita kaya sebelum kita miskin. Sebab kaya ni, maknanya kaya ni kena perlukan keuangan lah kalau belajar agak. Nak beli laptop, nak pakai Zoom, nak pakai apa. Tapi kalau tak ada online, nak kena naik bas, pergi belajar kat masjid, kat mana kan. Itu sebelum miskin. Dan miskin tak ada duit, nanti nak naik bas, tak ada duit, susah juga nak bayar kan. Yang kedua, Rasulullah bilang apa? Sewaktu kita lapang, sebelum kita sempit. Sempit ni maknanya waktu sibuk. Tengah ada free time belajar. Jangan malah untuk ilmu. Sebab tadi saya dah bilang tentang kelebihan majlis ilmu ni terlalu banyak. Nanti dah sibuk,
kerja lah, alasan dia itulah, ada inilah, ada itu lah. Sampai bila lah kita takkan menuntut ilmu. Sampai pimai-pimai tangtu ya. Tak ada peningkatan apa-apa pun. Rugi. Masa berjalan. Umur bertambah. Bila bertambah umur, maknanya bertambah dekat ajal maut kita. Tapi kita tak ada buat persiapan untuk nak menempuh ajal maut. Kata Profesor Hamka, dia bilang, bukan mati yang aku takuti, tapi kehidupan setelah kematian itulah yang aku takuti. Maknanya dia tak takut mati. Dia takut nanti bila dihidupkan kembali itu ke akhirat. Itu yang dia takut. Apa yang dia takut? Apakah bekalan dia nak bawa besok? Itu yang dia takut. Adakah bekalan dia tu mencukupi untuk bawa dia masuk ke syurga ataupun tak cukup? Kalau tak cukup maknanya masuk neraka lah. Sebab ke akhirat tak ada tempat lain. Dia dua tempat je. Either you go to the paradise or you go to the hell. Itu je. Syurga atau neraka. Dia tak ada tempat lain. Dan yang ketiga dia bilang apa tadi? Sewaktu kita sihat sebelum kita sakit. Waktu sihat ni, mana-mana itulah datang, duduk. Dengar pun tak apa. Sebab bila kita dah ada dalam kelompok halaqah zikir tadi, kan, duduk bersama-sama orang yang duduk majlis zikir, duduk dengar je. Kan? Pun termasuk mereka-mereka yang dinaungi oleh para malaikat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau dah sakit, dah ke hospital, dah terbaring, baru nak pegang tasbih, baru nak ingat nak solat duduk macam mana Ustaz, nak solat baring macam mana Ustaz. Waktu sihat tak pernah pula nak pergi majlis ilmu, kan? Dah sakit semua kena kabut. Yang keempat, kata Rasulullah, sewaktu kita muda sebelum kita tua. Muda maksudnya kita masih boleh lagi berfikiran cerdas, boleh lagi kita amal, banyak waktu untuk nak amalkan. Hari ini semua masih muda. Hari ini tak ada yang tua. Kalau awak cakap awak tua, hari ini awak muda, besok awak tua lagi satu hari, bertambah tua, bertambah tua. Jadi sebelum bertambah tua satu hari besok, gunakan kesempatan muda hari ini. Okey, yang terakhir, Rasulullah kata apa? Yang qabla-qabla tadi tu kan, sebelum-sebelum kan, sewaktu hidup sebelum mati. Bila dah mati, jangan menyesal. Awak dah tak boleh buat apa-apa amalan lagi. Apabila matinya seseorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya. Habis. Dah tak boleh buat apa-apa lagi. Kecuali kalau awak ada yang 3 perkara. Sama ada awak ada buat amal jariah sewaktu awak hidup, amal jariah itu akan membantu. Menanjutkan lagi awak berpahala. Yang kedua, kalau awak ada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu, awak manfaatkan kepada orang lain. Yang ketiga, kalau kita ada anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, rugi. Tak ada orang nak doakan kita mati besok. Nak harap kawan-kawan, nak harap bolehlah sekali-sekali dia buatkan kita majlis tahlil, apa sekali-sekali. Nak suara hari, saya tak rasa ada orang yang boleh buat kita hari-hari. Kecuali anak-anak saja. Tapi kita kena didik anak-anak kita. Semua sentiasa mendirikan solat. Sentiasa mendoakan kita. Jadilah satu hari 5 kali solat 5 waktu ni, 5 kali doakan kita pun jadilah. Daripada dia tak solat, dia tak doakan kita terus. Kan? Kita kena didik anak kita supaya jadi anak yang mendoakan kita. Baik, seterusnya pula saya ambil lagi satu hadis lagi ni. Dia banyak hadis dengan ayat-ayat Quran dululah saya ambil. Baik, ini pun tentang beradab. Adab menuntut ilmu ni, yang pertama sekali, niat nak betul. Kan? Niat nak kena perbetulkan. Niat kita datang, walaupun sekadar di Zoom, kita datang dengan niat nak menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ibadah mesti nak disertakan dengan niat. Dan niat kita mesti nak kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Awak tengoklah apa saja ibadah kita diajar untuk jatuhkan niat. Semua penghujung dia lillahi ta'ala. Solat, antara rukun dalam solat, niat. Tak niat, tak sah solat. Niat solat pun lillahi ta'ala. Begitu juga dengan menuntut ilmu.
Cuba kita tengok usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan makmuman ke imaman lillahi ta'ala penghujung dia. Kerana Allah. Kita nak puasa pun ibadah puasa. Nawaitu saumaradin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Hujung dia mesti nak lillahi ta'ala. Bacalah niat nak pergi haji, jatuhkan niat dekat mekat. Haji ke, mekat nak buat umrah ke pun kerana lillahi ta'ala. Semua ibadah mesti nak lillahi ta'ala. Menuntut ilmu ni juga satu ibadah. So kita kena ada satu niat yang kerana Allah juga kita datang kat dalam Zoom ni. Atau datang kat mana-mana masjid, kan? Bukan kerana members aku ada, aku nak datang. Members tak ada, aku tak nak datang. Itu maknanya bukan kerana Allah. Tak kerana members. Ataupun Ustaz Idris, aku kawan best lah, dia boleh buat kelakar, kan? Aku datang lah, dia pergi kelas. Kalau Ustaz lain aku datang, jangan. Awak datang ni bukan kerana saya. Awak datang ni kerana Allah. Mesti nak ada tu dulu. Ustaz dia boleh kelakar. Awak ingat apa? Saya badul ke apa awak ingat? Nak buat kelakar ke apa? Tak. Ini bukan soal kelakar. Soalnya saya nak awak jatuhkan niat menuntut ilmu bukan kerana saya, bukan kerana kawan-kawan, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Sebab Rasulullah telah bersabda. Ini satu hadis. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ni dia beri gelaran Abu Hafsin. Bapa singa. Abu Hafsin radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, dia kata apa? Dia bilang sami'atu, aku mendengar. Sami' ni aku dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksud hadis ini yang kalau merah ni jelah maksud dia ni. Yang kalau hitam tu yang Sayyidina Umar nak cakap. Yang merah tu yang Nabi cakap. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap orang mengikuti apa yang diniatkannya. Jadi kalau awak niat kerana Allah, itu yang tadi kita bilang tentang kelebihan majlis ilmu tu, awak akan dapat insyaAllah. Kalau awak niat kerana orang lain, rugilah datang, dengar, tapi tak dapat apa-apa. Ini pertama, adab untuk ilmu. Adab untuk ilmu yang kedua pula. Nak kena ada ikhlas. Ikhlas ni penting. Dalam surah Al-A'raf, ini ayat Quran pula. Ni siapa nak baca ayat Quran? Hanifah nak baca apa? Boleh Pak? Boleh Ustaz. Ayat berapa Pak? 29? 29. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sadaqallahul azim. Okey, ayat ini bermaksud dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Nah, maksudnya kita kena beribadah ni dengan mengikhlaskan diri kita kepadanya. Nya ni berbalik kepada nama Allah SWT. Maknanya kita kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Dekat mana perkataan ikhlas dia tu? Perkataan dia kat mukhlisin ni. Wad'uhu mukhlisin. Mukhlisin ni perkataan ikhlas ni kha lam sad. Ikhlas. Huruf la ni kha lam sad ini dia punya ikhlas. Mukhlisin dia dekat sini. Ini perintah Allah. Maknanya ni firman Allah SWT. Ayat Quran. Kalau hadis mana kata-kata Nabi Muhammad SAW. Okey. Sebab tu kita belajar agama, kita tak dapat elak daripada hujah melalui ayat Quran ataupun hadis. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kita kena faham setiap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ini, dia ada keberkahan yang tersirat. Itu yang kita nak ambil, keberkahan dia. Supaya apa? Supaya kita dapat berkat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masuknya syurga kita besok bukan kerana amal ibadah kita. Percayalah, bukan kerana amal ibadah kita.
Semuanya semata-mata kerana rahmat Allah. Kalau Allah memberkati ilmu yang kita belajar, Allah akan merahmati kita untuk masuk syurga. Kita dah dengar macam-macam cerita dia yang boleh jadi pengajaran pada kita. Ada orang banyak beribadat tapi disebabkan seekor kucing dia masuk neraka. Ada orang bahkan sampai ke tahap pelacur disebabkan seekor anjing dia masuk syurga atas rahmat Allah ni semua. Allah nak pilih siapa nak masuk, Allah akan suka. Sebab syurga dia punya. Dia nak invite siapa dia akan suka. Kalau kita nak dia invite kita, kita mesti nak dapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita belajar supaya dia merahmati kita. Itu penting. Ini pun ayat Quran. Siapa nak baca lagi? Siapa nak baca? Perempuan lah. Ambil perempuan ambil ayat Quran. Kalau lelaki saya sudah ambil hadis. Doria, nak try? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ulul albab. Baik. Sadaqallahul azim. Perkataan ulul albab ni dalam Quran Allah sebut sebanyak 16 kali. Banyak tempat yang Allah sebut tentang ulul albab. Maknanya apa? Allah nak kita jadi orang yang ulul albab. Okey, apa makna dia ayat yang dibaca tadi? Baik. Ayat tadi dibaca maksudnya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahannya. Nampak tak? Kitab Al-Quran ni dia ada keberkahannya. Supaya mereka memahami dan teliti ayat-ayatnya. Maknanya ayat Quran ni bukan sekadar untuk dibaca. Allah nak kita faham apa yang kita baca. Sebab itu ada ayat yang memerintahkan kita untuk mentadabburkan ayat-ayat Quran. Bukan sekadar baca je. Nak kita faham apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita dapat pelajaran. Bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sempurna. Itu ulul albab. Pemikiran yang sempurna. Orang yang tak ulul albab, dia ada pemikiran tapi tak sempurna macam ulul albab. Berbeza orang yang ada pemikiran yang sempurna. Orang yang ada pemikiran mendalam sama orang yang ada pemikiran biasa tak sama. Kita tengok langit, kita nampak langit cantik je. Nampak langit, oh lawa lah langit tinggi, biru, cantik. Itu je kita punya pemikiran sebagai orang awam. Tapi kalau para ulama, diorang tengok langit lebih dari itu. Dia tengok langit, dia dapat membayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit itu jauh lebih indah daripada apa yang dia cipta. Maknanya Allah ini jauh lebih hebat daripada langit yang besar tu. Langit yang indah, Allah jauh lebih indah lagi. Jadi kita kena jadi orang-orang yang ulul albab. Mempunyai pemikiran yang sempurna. Untuk dapatkan setiap keberkahan yang tersirat di sebalik yang tersurat dalam Al-Quran. Banyak. Setiap satu huruf kata Rasulullah SAW, kita baca dapat satu pahala. Satu huruf. Yang ni dapat banyak huruf ni. Pada satu ayat je, tapi berapa banyak huruf ada. Kitabun. Huruf kaf, huruf ta, huruf ba. Dah 3. Belum lagi. Anzalnahu ilaika mubarakun liya. Itu belum lagi sampai habis. Sampai habis lagi banyak. Sebab tu berbanyakkan baca Quran. Dekat situ ada keberkahan yang tersirat. Baik, seterusnya pula kita tengok wahyu yang pertama. Ya, surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Okey, semua agree tak kalau saya kata ni wahyu pertama? Betul tak? Sebab majoriti jumhur ulama. Memang ada khilaf, ada kata ni bukan wahyu pertama kan. Tapi majoriti kata yes, ini wahyu pertama. Maknanya jumhur ulama ayat ni turun di atas sebuah bukit, di sebuah gunung ataupun kita pakai gunung lah, sebagai Jabal Nur, gunung Nur. Nur ni cahaya, maknanya nama gunung tu cahaya dan atas gunung tu ada gua. Dalam gua tu pula dinamakan sebagai Gua Hira. Kita dah belajarlah tentang sejarah.
wahyu pertama turun, kan? Okey, majoriti kata yes, ini dia wahyu yang pertama turun. Ada kata surah Muzammil, kan? Itu khilaf para ulama lah, tapi itu minoriti. Kita kalau nak ambil, kita ambil kaedah yang mana majoriti ikut, itu yang kita ikut, lebih selamat. Kan? Jadi majoriti kata ini dia ayatnya. Baik. Surah Al-A'la ni bukan 5 ayat saja. Dia lebih daripada 5 ayat. Tapi pada malam yang berada di Gua Hira tu, Rasulullah berada di Gua Hira, malam tu cuma turun 5 ayat saja. Ayat ke-6 dia turun pada hari lain. Pada bukan malam tu. Maknanya pada waktu yang lain pula. The first 5 ayat only. Dia turun pada malam tu. Ayat ke-6 ayat tu nanti. Itulah dah masuk ke asbabun nuzul pada hari yang lain pula. Kan? Okey, yang ni pula siapa nak baca? Lisa, baca Lisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey. Ayat ni bermula dengan perkataan Iqra. Baik, Iqra ni kalau kita tengok hamzah wasal yang kat depan huruf sekali tu, the first huruf is hamzah tau kira kan, hamzah wasal kan. Okey, hamzah wasal itu adalah fi'il. Maknanya kata kerja. Kalau kita baca bahasa Arab lah dia panggil ni fi'il. Fi'il ni kata kerja. Dan kata kerja ini adalah fi'il amr. Amr ni maknanya kata perintah. Allah perintahkan kita. Kalau tak ada hamzah wasal tu, dia punya huruf cuma qaf, ra, hamzah. Qara'a. Qara'a ni daripada perkataan baca. Qara'a, qiraat. Qiraat kan kita belajar kan, sekali kita belajar ulum Quran, ada belajar ilmu qiraat kan. Qiraat pun daripada qara'a ni juga. Tapi disebabkan adanya hamzah wasal kat depan, dia bukan baca. Dia kira apa? Kata perintah. Maksud dia, bacalah. Allah suruh kita baca Quran. Untuk apa? Untuk kita faham. Sebab pembacaan ini adalah sumber kepada semua ilmu. Bukan saja ilmu agama. Semua ilmu. Sumber dia daripada pembacaan. Cuma biasanya kalau kita nak belajar dalam agama ni, kenalah baca Quran. Sebab agama Islam ni sumber dia daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kena baca Quran, kena baca hadis untuk nak faham agama Islam. Kalau nak jadi doktor, kena baca juga. Baca buku perubatan. Kalau nak jadi lawyer, kena baca juga. Baru boleh jadi lawyer. Baca buku perundangan. Kalau nak jadi politician, kena baca tentang buku-buku political punya stand macam mana. Tentang keadaan politik, geografi macam mana. Ada orang kena faham. Semaknanya semua sumber ilmu ni daripada pembacaan. Benar tak? Jadi maknanya Iqra ni Allah suruh kita baca. Bacalah. Maknanya benda ni penting. Bukan sekali, 2 kali Allah sebut. Lepas Allah bilang, bacalah. Kan? Allah sebut khalaqal insana min 'alaq. Okey, kalau kita baca buku sejarah yang mana wahyu ni turun, malaikat Jibril alaihissalam perintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk baca. Dia bilang bacalah. Dia bilang Nabi Muhammad jawab kan. Nabi Muhammad bilang apa tau? Aku tak pandai membaca. Malaikat Jibril cakap lagi, perintah lagi, bacalah. Nabi Muhammad jawab lagi, aku tak pandai baca. Ada kitab yang meriwayatkan sampai 3 kali. Bukan sekali, sampai 3 kali. Adakah ini bermakna malaikat Jibril tak tahu Nabi Muhammad tak tahu baca? Adakah ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala pun tak tahu Nabi Muhammad tak pandai baca? Mustahil Allah tak tahu. Tak? Tapi masih lagi disuruh baca sampai 3 kali. Maknanya benda ni amat penting. Kena banyakkan membaca. Kalau nak faham agama, banyakkan baca Quran dan baca hadis. Baik. Selain daripada baca, selalu kita terlepas pandang perkataan qalam. Allazi allama bil qalam. Yang ayat 4 ni.
Nah, ni baca dua je kan. Kita terlepas pandang bil qalam. Apa makna qalam? Setelah Nabi Muhammad bilang dia tak pandai baca, malaikat Jibril sambung dengan khalaqal insana min alaq. Maksudnya apa? Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikanmu. Baca aja. Faham tak faham nanti dulu. Nanti ada ayat lain ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang lebih kurang maksudnya Allah yang akan berikan kita kefahaman. Baik, saya cuma nak ambil ayat ni dulu. Ayat nombor 4 ni dia bilang allazi allama bil qalam. Apa makna qalam? Bukan kalam, kalam lain. Kalau kita punya makhraj tak betul kita sebut kalam huruf kaf. Ini bukan kalam, ni qalam. Bil qalam. Kalam kata-kata Allah tu kan, kalamullah. Kan Allah berfirman kalamullah kan. Itu kalam. Yang ini bukan kalam, bil qalam. Qalam ni dalam bahasa Arab kita panggil pen, bolpen kan. Qalamun. Kalau belajar kitab-kitab yang macam basic Arab kan, selalu antara ayat contoh dia qalamun ni pen. Pen ataupun pena lah nama juga. Baik, kita tu maksud dulu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Ni nombor 4 ayat. Yang mengajar dengan perantaraan qalam. Qalam ni pen. Maknanya apa? Antara adab menuntut ilmu kena menulis. Kena menulis. Sebab tu kalau boleh bila awak datang kat Zoom ni, awak ada satu buku nota kat sebelah. Exercise book, tulis DP point form. Jangan tulis semua yang saya ajar. Awak ambil DP point form. Apa yang awak boleh abstrakkan daripada apa yang awak boleh amalkan dalam kehidupan harian awak, awak ambil. Ini cara kita menuntut ilmu. 10 ilmu yang awak belajar dalam Zoom satu hari ni, awak dapat amalkan 2-3 pun jadilah. Bukan saya yang cakap, saya ajar malam ni 10 ilmu, 10-10, awak nak faham tak? Awak dapat faham 1 ke 2 ke 2 ke 3 pun jadi tak? Macam mana cara nak faham dia? Antara cara dia, kena tulis. Sebab tu Allah sebut qalam. Bil qalam. Bil qalam ni perantaraan bolpen. Maksud perantaraan bolpen ni, kena menuntut ilmu, kena menulis. Tulis jangan ambil remeh. Tulis ni sebenarnya, dia ada connection dengan minda kita, dengan otak kita. Kalau siapa ada belajar kaedah hafal Quran, mana-mana mahat tahfiz, setelah dia orang hafal ayat-ayat yang dia orang nak hafal ni, nak mantapkan lagi hafalan dia, dia kena tulis apa ayat yang dia dah hafal. Sebab apa? Sebab daripada tangan kita ni, dia ada connection. Roh, pertalian roh dia melalui darah ni, dia masuk kat otak kita. Seluruh anggota tubuh badan kita ni, dia punya main switch kat otak. Inilah otak yang kita cakap selalu, yang mana Allah kurniakan kita sebagai akal. Dia yang kontrol tangan kaki kita. Maknanya dia ada connection. Kita tulis, sambil tulis tu otak kita, mesti kita nak fikir apa baru tulis. Takkan tak fikir tu tulis. Jadi otak akan mengarahkan tangan tulis. Jadi dia ada connection kat situ. Cuba awak memandu kereta lah, paling senang ambil contoh macam tu. Kaki awak boleh pegang kelas, boleh pegang minyak, boleh tekan minyak, tarik brek apa, tangan tarik brek, tangan kanan pegang steering semua kan. Siapa yang kontrol akal kita? Otak. Otak kita yang arahkan kaki, pijak brek, arahkan kaki kiri tarik apa, kaki kiri pula tekan kelas. Nanti arahkan tangan kiri tarik handbrake, tangan kanan. Semua ni daripada connection otak. Ini dah kelebihan yang Allah ciptakan pada manusia melalui akal ni tadi. Jadi dia ada connection. Sebab tu Allah bilang kena tulis. Bukan saja baca, kena tulis. Jadi ini pun saya masukkan dalam bab adab. Adab untuk ilmu, salah satu daripada dia, apa yang kita belajar ni, kita cuba tulis. Nota yang saya buat ni, PowerPoint slide ni, kalau awak nak, saya boleh buatkan awak di PDF form, saya boleh pass pada awak. PDF. Tapi dia saya masukkan 3 sekali tau. Ada basic yang pengenalan ilmu Islam, iman ihsan, ataupun awak nak saya pecahkan pun boleh. Pengenalan ilmu Islam, Islam satu PDF.
Iman satu PDF, ihsan satu PDF pun boleh. Ataupun awak nak 3 sekali pun ni pun boleh. Ni 3 ni dekat 200 lebih slide ni saya buat. Dekat 300 slide. Okay, saya buat ni daripada mana? Daripada beberapa kitab yang saya rujuk dan beberapa guru yang saya belajar. Cuma saya ambil daripada point form, saya abstractkan into satu syllabus. Sebab saya nak, yang penting saya punya pelajar ni faham apa yang saya nak sampaikan. Kalau saya ambil yang kitab-kitab saya belajar ni banyak juga. Guru-guru yang mengajar saya pun berkasih saya tip banyak juga. Tapi nanti end of the day kita tak faham pun rugi juga. Kan? Sebab saya makan masa bertahun juga nak faham. Jadi kita dah ada umur gini kan. Nak faham bertahun pun lambat juga. Saya ingat, okeylah saya cuba ringkaskan. Buat ringkasan dia supaya awak faham. Itu cara belajar. Sebab tu kalau kita tengok, kita bermazhab Imam Syafi'i. Tapi kita jarang belajar kitab Imam Syafi'i. Nah, kitab Imam Syafi'i mana kitab Al-Um. Itu dia punya kitab yang asal dia. Tapi kalau kita nak faham apa isi kandungan kitab Al-Um, bukan direct belajar Al-Um. Awak tak akan faham dari sudut bahasa dia, awak tak akan faham. Macam mana nak faham Imam Syafi'i kaedah? Kita belajar dia punya abstrak daripada ulama-ulama yang memazhab Imam Syafi'i. Seperti Imam An-Nawawi, dia ada kitab yang dikeluarkan daripada Imam Syafi'i Al-Um. Nah, lagi siapa kita ada? Macam ulama Imam Al-Ghazali. Dia ada daripada kitab kaedah tentang ilmu tasawuf, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini semua nanti diorang akan buat kitab-kitab kecil-kecil ni semua. Saya ada satu kelas yang saya ajar tentang bab panduan ibadah fardu ain ni kan. Kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ni pun antara saringan daripada Al-Um juga. Diringkaskan. Kenapa? Supaya masyarakat boleh lebih faham. Ini cara mengajar. Jadi saya PDF ni pun sebenarnya daripada beberapa kitab. Nanti saya tunjukkan nama-nama kitab yang saya rujuk. Dan adalah beberapa guru yang saya belajar ni. Saya cuma ringkaskan. Yang penting saya nak awak faham saja. Sebab tu saya buat dalam bentuk PDF. Sebab minggu lepas ada student saya tanya. Dia bilang, Ustaz pakai kitab apa Ustaz ajar ni? Saya bilang kitab dia banyak. Kalau saya nak pakai ni campur-campur pening buat kepala kan. Jadi saya bilang saya ambil sana sikit sini sikit, saya ringkaskan untuk kita faham apa makna Islam, iman, ihsan. Itu saya punya matlamat nak kasi kita nampak. Kan? Dari sudut sejarah, dari sudut pengamalan dia, apa makna dia, kan? Okey. Ini tulis ni saya masukkan dalam bab adab. Kenapa dalam bab adab? Okey, kita ambil pula. Rasulullah SAW telah bersabda. Okey, ini pendek sikit. Siapa nak baca hadis pendek sikit? Jemari. Pendek tak apa, jemari. Qaidul ilma. Qaidul ilma bil kitab. Okey, maksud dia. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ini hadis Rasulullah yang bersabda. Dan kitab Jami' Asy-Syarir. Jami' Asy-Syarir ni antara kitab kumpulan hadis. Baik. Rasulullah bilang apa? Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Sebab tu saya bilang tadi, kena tulis. Tulis daripada point form. Jangan tulis every single word. Sebab awak nak kena dengar penerangan guru juga. Kita kat sekolah pun sama. Kan? Guru kalau explain, kita dengar. Dan sambil-sambil tulis. Short handwriting pun tak apa. Janji awak faham je dulu. Nanti awak boleh salin. Dah habislah awak salin balik. Supaya apa? Besok lusa kalau awak tengok balik apa yang awak tulis, awak boleh recall balik apa yang awak belajar. Kalau kita tak tulis, kita tak ada bahan rujuk nak recall apa kita belajar semalam. Lazimnya macam itu. Manusia memang berlupa. Kalau tak percaya, awak tanya ni semua. Orang lelaki yang ada kat dalam Zoom ni. Diorang pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah, balik diorang boleh ingat tak khutbah tadi cerita pasal apa. Majoriti lupa. Sampai rumah, bini tanya, bang tadi khutbah cerita pasal apa? Terlupa. Dia ingat. Sebab kita tak menulis khutbah tu. Tapi kalau tulis, dia berbeza. Sebenarnya kita boleh terangkan, oh tadi dia cerita pasal takwa, lepas tu dia ada ini, ada panjang, ada cerita.
Kalau tak tulis memang lupa. Duduk dengar je. Balik je keluar masjid dah apa tadi tajuk kepala tak dengar. Dah bukan tak dengar, terlupa. Memang manusia ni mudah lupa sifat dia. Kan sebab tu kena tulis. Supaya apa kita belajar kita tak lupa. Kan sebab tu Rasulullah bilang apa? Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maknanya jangan lepaskan ilmu yang kita dapat tu. Dan ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernah berkata Imam Asy-Syafi'i ni antara ulama-ulama salaf. Makna salaf ni yang hidup 300 tahun pertama. Yang ni siapa pula nak baca? Ini kata-kata ulama lah. Okey, kata-kata ulama saya bacalah. Iza sami'ata syai'a faqtubhu walau fil haid. Okey, maksud dia apa dia kata? Apabila kamu mendengar sesuatu ilmu, maka tulislah. Meskipun pada dinding. Dalam kitab Al-Im. Al-Im ni mana Al-Ilmu lah. Ada terakam kata-kata seorang ulama yang nama dia Asy-Syafi'i. Dia bilang, bila kita mendengar sesuatu ilmu, tulis. Jangan dengar je nanti lupa. Tulis. Sampai dia punya kiasan tu, maka tulislah meskipun pada dinding. Walaupun tak ada kertas kat mana-mana boleh tulis lah. Asalkan boleh ingat itu sampaikan dia punya kias tu kan. Dia punya kiasan dia tu meskipun pada dinding. Bukan sebetul-betul saya nak suruh conteng kat dinding. Dia cantik rumah, ada wallpaper, pergi conteng buat apa pula. Ini kata kiasan. Dalam bahasa Arab dia panggil kata-kata majaz. Majazi ni maknanya kiasan. Banyak ayat Quran yang berbentuk kiasan. Hadis bentuk kiasan. Orang Melayu pun banyak kata-kata kiasan kan. Senjata makan tuan. Apa makna senjata boleh makan pula? Senjata lah. Takkan senjata tu boleh makan orang dia pula kan? Bukan makan, maknanya dia boleh bunuh kita balik. Macam itu. Ini kata-kata kiasan dia panggil. Ini siapa belajar dulu ulum Quran saya ada masukkan ni. Ini dalam bab balaghah lah, bab bahasa. Kita kena faham. Banyak hadis ayat Quran yang digunakan kiasan macam ni. Rasulullah kata apa? Sahabat dia umpama bintang-bintang. Bukan bermakna Rasulullah berkawan dengan bintang. Kawan dia, sahabat dia manusia, bukan bintang. Habis Rasulullah kata bintang. Sebab itu kita tak boleh ambil literal meaning. Kalau literal meaning nanti kepahaman kita jadi salah. Dia kena ambil apa yang tersirat di sebahagian tersurat itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dia panggil kata-kata majaz. Bintang tu maksudnya siapa yang ikut sahabat-sahabat dia tidak akan tersesat jalan. Sebab bintang ni biasanya dia jadi garis panduan untuk kita menempuh satu jalan ke satu jalan yang lain supaya tak tersesat. Kalau tak percaya, awak tanyalah siapa biasa kerja kat laut, kat tengah-tengah laut, orang kapal dia tahu. Dia banyak berpandu kepada bintang untuk nak menuju ke satu destinasi agar tidak tersesat. Sebab tu Rasulullah bilang, ikut mana-mana sahabat dia, nescaya tidak akan tersesat. Okay. Yang ni pula kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu saydul wal kitabah qayyiduhu qayyid. Suyudaka bil hibalil wasiqah. Faminal hamaqati an tasida razalatan wa tatrukaha baina khalaqikil taliqah. Maksud Imam Syafi'i ni pula. Baik, dengar baik-baik Imam Syafi'i pula cakap. Tadi Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruan. Ini Imam Syafi'i yang kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ni ada Imam Syafi'i Imam. Ikatan ikatlah buruan dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau kamu memburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Maksudnya kalau kita dapat kijang, kan, kita jangan biarkan kijang tu, kita kena ikat kijang tu supaya kijang tu tak lari pergi, kan, tak tinggalkan kita lari. Samalah juga ibaratkan macam kita menuntut ilmu, bila dah dapat ilmu, kita kena ikat macam kijang tadi, kena ikat dengan tulisan. Jangan tak tulis. Nanti ilmu tu akan lari macam kijang tu lari, tak terikat. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah.
Penting tentang penulisan ni. Okey, Imam Bukhari pula. Imam Bukhari kita tahulah antara pakar yang terhebatlah dalam bab hadis ni. Ada seorang yang kuat hafalan dia. Memang dia hebat. Orang dah test dia punya hafalan. Dalam pisah-pisahkan hadis pun dia boleh cantumkan balik dengan perawi, riwayat dia, jarah dan takdil dia, semua dia boleh. Ini kelebihan-kelebihan orang seseorang ni. Ini Imam Bukhari punya kelebihan. Dia tu macam hebat hafalan dia. Dia pernah ditanya apakah obat lupa? Sebab kita ni tak tulis selalu lupa kan. Beliau menjawab sentiasa melihat ke kitab, iaitu selalu membaca dan mengulanginya. Kena baca, tulis daripada point ni, lepas tu baca balik apa yang kita tulis. Awak percaya cakap saya, apa saja ilmu yang awak belajar dengan guru awak, bukan dengan saya lah, dengan mana-mana pun awak belajar, kalau awak ada tulis daripada point form ni, kan, guru tu kalau dah meninggal dunia, contoh saya lah, saya dah meninggal dunia besok, kan, hari ni tak ada nilai tau. Awak punya exercise book tu, yang awak tulis tu, tak ada nilai. Nanti kalau saya dah meninggal dunia 10 tahun akan datang, kalau awak jumpa balik buku yang awak tulis hari ini, awak akan teringat saya balik. Dan awak akan teringat balik ilmu yang awak dah belajar rupanya lah ni. Baru awak akan recall balik. Ini cara. Ilmu tu jangan dilepaskan. Biar dia ingat. Hari ini tak ada value. Awak percaya cakap saya, dah 10 tahun akan datang, ada value. Kalau awak terjumpa balik exercise yang awak tulis hari ini, awak jumpa, awak baca, kan, kemas-kemas store, alamak ni buku apa oh dulu pernah belajar. Awak tengok, saya banyak tau kitab-kitab yang saya tulis. Bukan kitab Quran pun banyak, saya lonting. Tapi Quran untuk saya seorang lah. Saya tulis point form. Ada yang tak faham pun. Orang rumah saya kalau saya bagi, dia pun tak faham apa yang saya tulis ni bang. Saya tulis nama guru yang ajar tu berapa bulan pun kat situ. Dia punya point-point yang dia ajar. Saya buka, ni dah, saya dah belajar tafsir ni, Ustaz kemarin ajar tahun ni, berapa bulan kan, dia bilang lagi. Ini cara kaedah untuk ilmu. Tulis penting lah maknanya nak cakap tentang adab untuk ilmu. Sayyidina Ali pula, Sayyidina Hasan bin Ibn Ali. Maknanya cucu Rasulullah SAW dari Allah. Cucu Rasulullah, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, dia telah berkata pula. Ini saya ambil kata-kata dia direct je. Bacalah Al-Quran sehingga dapat mencegah kamu melakukan dosa. Bila belum sampai tahap demikian, pada hakikatnya kamu belum membaca Al-Quran. Nampak? Maknanya kita kalau baca Quran, pastikan kita baca sampai tahap kita boleh mencegahkan kita daripada melakukan dosa. Kalau masih lagi lakukan dosa, maknanya kita belum lagi sampai ke tahap yang kita dah baca Quran. Sama juga kita menuntut ilmu, selagi kita belum lagi dapat mengamalkan ilmu tu, maknanya kita belum faham lagi ilmu tu. Kita belum dapat lagi ilmu tu sebenarnya. Sebab tu ulama-ulama dulu, dia tak akan menuntut ilmu baru kalau ilmu yang lama dia belajar tu dia tak amalkan. Dia dah belajar, dia dah amalkan, baru dia tambah ilmu. Dia dah belajar ilmu baru, dia amalkan, baru dia tambah lagi. Kita main kauk je, tapi amalnya tak ada. Ilmu macam-macam. Dengar ni cakap, kita forward sana, forward ilmu. Baguslah ilmu, bukan cakap tak bagus. Tapi ada tak kita amalkan? Setakat forward tak amal pun tak payahlah. Kan? Sebenarnya, orang forward kat kita, kita baca, kita kena amalkan. Jadi setakat forward tak amal, apa gunanya? Ada ilmu tanpa amal. Ya. Orang yang berilmu tanpa amal ibaratkan seperti sebuah pohon yang tak ada buah dia, kosong dia. Buat apa kan? Kita nak ada buah dia, dapat rasa nikmat buah dia yang ada kat pohon tu. Itu yang kita nak. Bukan ada pokok je tapi tak ada buah, buat apa kosong itu. Kan? Jadi baca Quran pun macam tu. Kan? Bahkan solat pun macam tu. Setiap ibadah yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah suruh kita buat, perintahkan kepada kita ni, ada matlamat dia. Dan matlamat itu berbalik kebaikan dia kepada kita, bukan pada Allah. Allah suruh kita solat, apa kebaikan dia? Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah kata, "Aqimis solat, inna solata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah solat, sesungguhnya solat ini dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar.
Tapi kalau kita solat pun jalan terus, perbuatan keji dan mungkar kita masih lakukan, maknanya solat kita masih belum berkesan. Solat juga. Pergi masjid laju, jalan terus, tak pernah lambat. Saf pertama, tapi lepas dia balik masjid, mengumpat pun kuat, fitnah orang pun kuat, banyak benda-benda dosa pun jalan terus, tak ada stop. Maknanya solat kita belum berfungsi sebab Allah dah janji. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita nak sampai tak berkesan. Takut rugi, tak berkesan. Puasa, apa pula perintah Allah suruh kita puasa? Supaya kita bertakwa. Kan ada ayat buat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang yang terdahulu telah berpuasa. Dan moga-moga kamu dapat bertakwa. Itu puasa di matlamat. Supaya kita bertakwa. Zakat ni pula dapat membersihkan hati kita. Dan harta kita pun jadi bersih. Dia lebih kurang macam money laundry, cara bersihkan duit kan. Kita bukan money laundry. Kita Islam punya money laundry, keluarkan zakat. Dia dapat bersihkan hati dan juga harta. Orang yang kedekut, dia punya hati tak boleh bersih. Sebab dia kedekut nak keluar zakat. Haji, apa pula kelebihan haji? Haji lagi hebat. Rasulullah kata dah tak ada lagi apa ganjaran lagi Allah nak kasih. Siapa yang dapat haji mabrur, dah tak ada ganjaran lain Allah boleh kasih kecuali syurga. Ilal jannah. Al-hajju mabrur, kan? Laisa lahu ilal jannah. Surga je orang boleh dapat. Sebab tu orang semua pergi haji dengan niat, dengan doa supaya dapat haji yang mabrur. Maksud mabrur ni diterima Allah. Semua kebaikan daripada kita, bukan pada Allah. Allah perintah kita untuk kebaikan kita yang dapat. Banyak adab untuk ilmu lagi. Okey, kita dengan Imam Malik pula cakap. Imam Malik dengan Abdullah bin Mubarak. Malik ni kita tahulah pengasas mazhab Maliki. Dia kata apa? Jadikanlah adab seperti tepung dan ilmu seperti garam. Baik, maksud dia apa? Diorang kan zaman-zaman imam-imam terdahulu ni kan diorang makan roti. Roti ni diorang kena uli lah, tepung kan. Biasanya kalau kita uli tepung, garam lebih ke tepung yang lebih? Mestilah tepung lebih pada garam kan. Kalau garam lebih pada tepung, dah masin lah teruk kan. Jadi maknanya lebih tepung dari garam. Jadi Imam Malik bilang, jadikanlah adab itu seperti tepung. Biar adab lebih daripada ilmu. Sebab garam tu ibaratkan ilmu. Ilmu sikit tak apa. Yang penting adab nak lebih. Garam sikit tak apa, tepung nak lebih. Jangan kita salah adun pula. Salah adun nanti pula jadi terbalik pula. Garam lebih, tepung sikit. Dah tak boleh makan lah, masin lah. Kira dah tak boleh jadi roti lah benda tu. Ini kata Imam Malik. Dan kata lagi seorang dia peringkat tabi'in Abdullah ibn Mubarak ni. Dia hidup zaman-zaman Sufyan As-Sauri. Abdullah ibn Mubarak, dia seorang ilmu ulama sufi, maknanya pengamal ilmu tasawuf. Abdullah ni, dia pernah ditanya tentang buat ilmu ni, kan? Dia bilang apa tahu? Dia menuntut ilmu. Dia maknanya dia bilang apa tahu? Aku mempelajari ilmu adab selama 30 tahun sebelum aku mempelajari ilmu agama selama 20 tahun. Maknanya dia belajar ilmu adab dulu. 30 tahun. Lepas tu ilmu agama yang macam itu hebat ulama tu, rupanya 20 tahun dia belajar ilmu agama. Yang lagi 30 sebelum tu dia belajar adab dulu. Adab lebih penting daripada ilmu. Imam Malik ada lagi satu kataan yang dia bilang waktu dia kecil-kecil, mak dia nak hantar dia pergi belajar agama. First guru yang dia belajar, mak dia dah siapkan dia, mak dia lepaskan dia nak keluar pergi belajar ni. Mak dia pesan apa tahu? Pelajarilah ilmu adab dari gurumu dulu sebelum kamu pelajari ilmu agama. Maknanya adab ni penting. Boleh? Okay, setakat ni dulu dah pukul 10.30 dah ni. Sebab saya pun dah sampai kat penghujung bab adab. InsyaAllah minggu depan baru saya masuk bab ni.
Sebagai mukadimah je lah hari ni kita kenal. Nanti minggu depan baru kita masuk bab ilmu Islam, iman dan ihsan ni. Okey, sejauh ni ada apa-apa nak tanya dulu? Bab adab. Ada apa-apa soalan? Ini belum masuk lagi ni. Malam pertama selalu macam tu. Saya buat tentang bab adab dulu dan lebih kepada pengenalan je dulu. Supaya kita faham matlamat kita untuk ilmu ni. Kan? Jangan kita dah tuntut ilmu tapi adab tak ada, nanti ilmu tu terlepas pergi. Rugi maknanya. Kan? Jadi apa-apa saya masuk bab adab dulu. Dan saya dah terangkan juga lah tadi tentang benda-benda yang penting dalam bab adab ni. Baik, ada apa-apa nak tanya dulu? Saya tanya ke Asna. Okey. Minggu depan baru kita masuk bab Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah Ustaz. Boleh tak? Saya dah bilang kelas ni terbuka. Kalau kita kat rumah nak bawa family member yang lain datang tengok anak-anak pun boleh. Sebab bila dah masuk bab Islam, iman dan ihsan, maknanya dia dah masuk benda yang basic lah dalam kehidupan harian kita yang kita kena laksanakan. Irman, okey Man? Boleh faham Man? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur dah dapat masuk. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, Adifah, okey Adifah? Okey. Abang Zaid? Okey, thumbs up pun boleh, saya faham. Abang Masturi okey? Okey, Kak Sulima, tak nampak thumbs up. Nak kena dengar suara. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Boleh Kal, okey Kal, okey. Ni pakai nama Kal Galaxy pula dia pakai. Nama-nama samaran yang tak kenal ni. Rafidah dan Aizam, okey. Ni Rafidah dan Aizam ni kira kalau macam kat Singapura dia macam Awi dengan Ira Fazira lah. Tapi kira dia Awi Ira Fazira Tampines ni. Abang Saleh, okey Abang Saleh. Okey Mas Ali, okey best. Okey, Walil, Kak Beda, Iqbal. Okey. Boleh Jul, Iskandar, okey. Alright. Ima? Boleh. InsyaAllah okey Ustaz. Boleh Doria, okey. Alhamdulillah Ustaz, okey. Kak Nuriza, okey. Okey. Boleh tak ni belum masuk lagi tau. Iman, Islam, ihsan belum lagi ni. Saya ni baru dia punya introduction lah. Mukadimah je bab adab. Nanti minggu depan insyaAllah kita start. Iskandar ambil batuk lah. Nak kena cakap ambil batuk ada Iskandar. Glenn ada. Iskandar Jeremy. Boleh faham. Okey Is. Boleh Lisa okey Lisa. Jamalia. Okey Ustaz. Okey baik. Mahani okey. Yan. Kak Yan okey Kak Yan. Alhamdulillah. Kak Yan dia thumbs up mahal lah. Tu dia keluar kat situ lah. Baik lah Kak Yan. Okey, Mi okey Mi. Saya Mi. Alhamdulillah Ustaz. Masih belajar lagi Ustaz. Boleh. Sini okey dek. Boleh Is. Iskandar okey. Iskandar Zulkarnain. Nani? Boleh. Boleh boleh faham Farina? Alhamdulillah, boleh. Terima kasih. Okey, yang lain okey lagi. Jumari okey. Eda okey dah? Boleh faham Eda? Uzair? Okey. Alhamdulillah. Baik. Okey, Abang Rafiq. Abang Rifki. Muhammad Rifki okey. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Siapa lagi? Riani okey, Riani. Kak Dia. Nurin okey, Nurin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik, Raihan okey Raimah okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, but just now I came back a little bit late, so I missed the earlier part. Okay. It's okay. Pasal today is only just introduction. The earlier part is also same lah. We start from the adab tu. Okay. Thank you, Ustaz. Dan insyaAllah most probably next week lah. We will start with the
3I lah. I call it as a 3I. 3I itu maknanya Islam, iman, ihsan. Okay. Saya ada satu lagi suggestion. I'm not sure. Normally kadang-kadang ada yang tak dapat datang. Dan diorang tanya saya, Ustaz semalam belajar apa. Dan saya selalu share dia punya video. So the problem is this video, saya tak boleh share kat dalam WhatsApp sebab dia panjang sangat video ni. Normally yang boleh share video panjang ni kat dalam Telegram. So siapa yang ada Telegram, kalau nak video ni bilang saya masukkan dia kat dalam Telegram. Ataupun kalau awak nak, saya boleh buat grup ni dalam satu Telegram group khas untuk pengajian ini je. Dia punya video dan juga dia punya PDF atau apa-apa nota yang awak nak, saya masukkan kat dalam Telegram. Sebab the problem on WhatsApp ni, dia tak boleh masuk video panjang. Dia tak boleh upload panjang. Tapi kalau Telegram boleh. 1-2 jam punya kelas lalu saya masuk dalam Telegram. Terserahlah. Kalau nak, saya masukkan awak dalam. Siapa yang ada Telegram, masukkan. Saya boleh addkan dia dalam Telegram group. So more like sharing the video every week lah. Dan habis kelas ni saya upload, lepas saya masuk Telegram. So siapa yang miss the kelas ke, macam tadi Rahimah tak lambat sikit, tak tahu dari penuan kat depan, ada boleh rujuk lah. Untuk awak tak lupa itu aja. InsyaAllah, thank you Ustaz. Zaidi okey Zaidi? Your wife mana ada dia? Okey, dia faham okey. Baik, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup je boleh? Ya. Thank you. Tutup. Thank you Ustaz. Tak ada apa-apa lagi Kak Mia pun tak ada apa-apa Terima kasih. Okey, dan kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga membaca suratul As insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semua jumpa lagi minggu depan, samalah depan insya-Allah 9 juga. Biasanya 8.50 saya dah on lah. Ni siapa nak masuk saya in pelan-pelan je lah. Saya kasih tahu. Okey, sama-sama semua insya-Allah. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih. Baik, sama-sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.